Hello guys, sekali lagi bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Gempak dan begitu panas berapi. Ya, kenyataan ucapan daripada Dr. Ashraf sebagai Setiausaha Agung UMNO, sahabat-sahabat semua, dan melondaikan pembohongan dan juga betapa hipokritnya Presiden lebay pas. Demi apa? Demi untuk kuasa, ia sanggup melakukan apa saja. Kenyataan-kenyataan yang mengelirukan dan menyesatkan rakyat khususnya. Jadi hari ini sahabat semua, menarik untuk kita tonton dan juga dengar ya pencerahan ucapan berapi ya daripada Dr. Ashraf, terutamanya ya ucapan di dalam di dalam PRK, dalam satu acara ataupun program ucapan ceramah ya sempena pilihan raya kecil di Kemaman, Parlimen Kemaman ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, menarik untuk kita dengar untuk pencerahan ya ucapan berapi daripada Dr. Ashraf ini. Datuk Seri Panglima Perai kita Ahmad Said, bekas Menteri Besar Terengganu, pengurusi Barisan Nasional Negeri Terengganu. Kita bagi tepukan pada dia. Datuk Loman Nur Adam, sahabat saya, Ahli Majlis Kerja Tertinggi, merakam pengarah komunikasi UMNO, seterusnya semualah barisan kepimpinan, bahagian-bahagian angkat, negeri angkat yang hadir pada hari ini, yang paling utama sekali pengundi-pengundi, adik kakak yang hamba kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hamba capu-capu Kelantan sikit boleh ke? Boleh faham ke? Boleh faham ke? Lebih kurang je Kelantan Terengganu ni. Saya sebenarnya agak rasa kecewa sedikit. Sebab semalam ada orang forward saya video ceramah. Video ceramah Tan Sri Abdul Hadi Awang. Tan Sri Abdul Hadi Awang. Dia kata kita hari ini lawan UMNO Barisan Nasional ini kerana UMNO hari ini tolak perjuangan Islam. Dan dia bersama dengan DAP. Kerana DAP ini perlembagaan dia memperjuangkan sekular dan sekularisme. Kadang-kadang pelik juga. Dia mungkin terlupa. DAP itulah saing dia. Dia rajin nikah dah. Bukan sekali, 3 kali. 1999, 2004, 2008. Waktu dia nikah mula, itulah parti hak dia kata perlembagaan sekular tu, perlembagaan hak tula lah, hak serupa. Waktu dia nikah mula, dia boleh buat keluar fatwa wajib sokong DAP. Betul tak? Bukan itu saja. Kalau adik kakak ingat lagi waktu itu, tak bunyi dah negara Islam ni. Dia tukar. Sebab DAP kata apa? Bo kecek buat negara Islam. Kita kena kecek negara kebajikan. Dia kata betul. Dalam Quran tidak ada istilah negara Islam. Yang ada baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik dan mendapat keampunan Allah. Itulah hak kita kata semua pun. Betul ke tak? Hudud. Ada dia kecek bah hudud? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia terpaksa akur kepada DAP PKR waktu itu. Adik kakak, Lee Kuan Eng, dia boleh akad sebagai Khalifah Umar Abdul Aziz. Jangan lupa ni fakta-fakta ni. Waktu itu dia nikah dengan DAP. Ada titah raja ke tak? Ada siapa-siapa suruh dia baik dengan DAP? Tak ada. Waktu itu apa matlamat dia? Matlamat dia hanya satu saja. Nak perebah, nak jatuh kerajaan UMNO Barisan Nasional. Induknya adalah Islam dan Melayu. Jangan kita lupa. 60 tahun lebih kita memerintah. Tunjang utama kerajaan Barisan Nasional adalah UMNO Parti Melayu Islam. Betul?
Tetapi dia sanggup bersekongkol waktu itu dengan DAP untuk menjatuhkan UMNO Barisan Nasional. Kita berbeza. Kita memang kalau ikut agak, kita tak say saing dengan DAP ni. Betul ke tak? Tak say kita ni. Tambuh. Bahkan kita buat keluar dasar parti sebelum PRU lepas. Dasar parti ini adik kakak, UMNO ini boleh hanya ditentukan oleh Perhimpunan Agung UMNO ataupun Majlis Kerja Tertinggi sahaja. Dua saja yang boleh tentukan dasar UMNO. Apa dasar kita waktu nak berhadapan dengan pilihan raya dulu? PRU ke-15. Dasar kita apa? No DAP, no Anwar, no Bersatu. Maknanya apa? Kita bertanding secara bersendirian. Betul? Kita masuk pilihan raya 19 November 2022 secara bersendirian. Kita lawan PH, kita lawan Perikatan Nasional. Betul? Tetapi qaddarullah wa ma syaa fa'al. Allah menentukan segala-galanya. Bila tubik saja keputusan 19 malam, kita kalah. Hanya tinggal 30 kursi. Siapa menang? Siapa menang? Siapa menang adik kakak? Tak ada siapa. PH menang ke tak? Tak. 82 kursi. Kurang 30 nak tubuh kerajaan. Menang-menang ni maksud dia boleh tubuh kerajaan. PH tak boleh tubuh kerajaan. Perikatan Nasional tak boleh tubuh kerajaan. Perikatan Nasional lagi jauh, 73. Yang ketiga BN, Barisan Nasional 30. Hak lain kecil-kecil belakang. GPS 23, GRS 5, Warisan 3, KDM 2, Bebas 2. Adik kakak, kalau ikut area kita, ikut nafsu kita, kita pastinya tidak akan mahu bersama dengan sesiapa. Sebab apa? Sebab kita ada prinsip kita, betul? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ilham kepada yang di-Pertuan Agong. Bila 19 hari bulan tak boleh tubuh kerajaan, 20 tak boleh tubuh kerajaan, 21 tak boleh tubuh kerajaan, 22 tak boleh tubuh kerajaan, yang di-Pertuan Agong panggil sore-sore. Mula-mula panggil Tan Sri Muhyiddin dulu. Tanya, setuju atau tidak tubuh kerajaan perpaduan? Bolah balah. Aku tak kecek Kelantan. Nak faham, nak biar kita faham belakang. Nak biar kita faham belakang ni. Faham ke tak? Tuanku hanya titah sekala. Tubuh kerajaan perpaduan, fikir soal rakyat, fikir soal negara. Kalau kerajaan tak boleh ditubuhkan, negara akan tidak stabil. Pelabur akan lari, rakyat akan merana. Betul ke tak? Apa Tan Sri Muhyiddin kata? Tak sih. Dia tubik daripada istana, dia buat sidang media, dia beritahu kepada rakyat, tuanku titah supaya tubuh kerajaan perpaduan, tetapi kami tegas tidak mahu bersama dengan PH untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Dia tubik, masuk Anwar Ibrahim, titah yang sama, setuju atau tidak tubuh kerajaan perpaduan. Cukup-cukuplah, titik noktahkan persengketaan, fikir soal rakyat, fikir soal negara. Apa Anwar kata? Setuju. Tapi setuju saja tak cukup. Sebab dia hanya ada 82. Esok ke tu, UMNO pula, Barisan Nasional dipanggil menghadap. Datuk Seri Zahid bersama dengan Timbalan, bersama dengan Dr. Zamri menghadap yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong titah benda yang sama juga. Cukup-cukuplah berbalah, setuju atau tidak tubuh kerajaan perpaduan. Apa Datuk Zahid jawab? Secara prinsip Patik setuju, tapi Patik tak boleh buat keputusan seorang. Sebab keputusan dasar dan hala tuju parti hanya boleh ditentukan oleh MKT. Dia tubik daripada istana, barulah dia panggil semua MKT supaya mari kita mesyuarat malam tu. Kita mesyuarat bermula pukul 8.30 malam, habis pukul 1.34 pagi. Adik kakak kalau fikir secara logik, Agong dah titah, bapa nak meeting panjang-panjang ya? Setuju je lah. Kita ni UMNO Barisan Nasional, dasar kita, matlamat dan tujuan, perkara nombor 3 adalah perlembagaan. Yang ketiga,
taat kepada institusi raja-raja Melayu. Kalau ikut prinsip ini, kita kena ikut saja. Tetapi semua majlis kerja tertinggi bicara panjang lebar waktu itu. Kita terpaksa buat keputusan yang besar. Sebab apa? Seperti kata pepatah, di luah mati mak, di telan mati bapa. Ya, bapa. Kalau ikut titah raja, bermakna kita kena saing dengan PH. Dalam PH ada hatu raya yang menakutkan kita. Siapa? DAP. Dulu kata no DAP, betul. Tetapi nak ubah dasar ni boleh. Lah mana kita nak berhadapan dengan rakyat yang sudah tentu tidak setuju dengan pendirian ini. Kita pun takut juga sebab kita satu-satunya parti yang tak pernah saing, tak pernah nikah, tak pernah kerjasama dengan DAP. PAS dah rasa dah. Sedap kedak. 3 kali pilihan raya. 99, 2004, 2008. Bersama dengan DAP. Kau Amno cerita tadi. UMNO kita risau. Kita rusing. Apakah kalau kita bekerjasama dengan DAP, Islam akan tergadai? Sebab itu kita putuskan pada malam tersebut, kita setuju. Kita wajib taat kepada titah raja. Tetapi kita kena letak syarat. Kalau kita bersetuju untuk bekerjasama, kita kena letak syarat kepada siapa? Kepada parti-parti yang nak kerjasama dengan kita. Apa syarat dia? Pertama, kalau setuju, pertama, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan jangan sekali-kali diperlekehkan. Yang kedua, keistimewaan Melayu dan Bumiputera jangan sekali-kali diperlekehkan. Yang ketiga, institusi raja-raja Melayu mesti dipertahankan. Dan yang keempat, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Kalau setuju, baru kita adakan kerjasama. 2 perjanjian kita sembahkan kepada parti-parti politik ini. PKR setuju, sign. Amanah Mak Sabu, sign. Boleh tanya Mak Sabu lepas pada ni. Lepas tu Anthony Loke, Setiausaha Agong DAP, ketua pada parti DAP. Dia Setiausaha Agong paling tinggi sekali dari DAP ni. Dia sign setuju. Adik kakak, bila dia setuju saja, barulah kita rasa lega sikit. Kita pun bersetuju. Rupa-rupanya bukan kita sahaja yang bersetuju bersama dengan PH. GPS Sarawak, Pak Parti Politik Sarawak pun bersetuju untuk akur titah raja. GRS, Gabungan Rakyat Sabah, ada 4 parti pun setuju untuk bersama dalam kerajaan perpaduan. Parti KDM, Parti PBM, 2 bebas menjadikan 148 waktu itu ahli parlimen setuju. Maknanya 14 parti politik setuju, 1 saja tak setuju. 1 tu siapa? Perikatan Nasional. Hari ini dia kata hak 14 ni khianat. Hak 1 pula dianggap sebagai hero Islam dan Melayu. Nasabah ke dah? Adik kakak, kita bersama dengan kerajaan perpaduan hari ini atas prinsip untuk maslahah negara, untuk rakyat, kestabilan dan kesejahteraan mereka. Tetapi akar dan tunjangnya, soal Islam, soal Melayu, soal raja-raja Melayu tidak boleh dikompromikan. Sebab itulah sepanjang setahun, kita sudah setahun menubuhkan kerajaan perpaduan. Ada kita dengar popok DAP persoal pasal Islam, pasal Melayu, ada ke tidak? Tak ada. Berbandingan dulu. Dulu lain, sekarang lain. Bapa ada perjanjian. Bapa sebab UMNO yang menjaga dan memelihara prinsip Islam dan ketuanan Melayu dalam kerajaan perpaduan. Sebab itulah dalam bajet yang lepas, bajet yang baru dan hari ini sedang dibahaskan di peringkat jawatan kuasa. Sudah pun diluluskan secara dasar. Untuk pembangunan Islam dinaikkan daripada 1.5 bilion kepada 1.9 bilion. 1,900 juta ringgit. Ada kita dengar popok bukan Islam DAP PKR pertikai? Tak ada. MARA, Ambo sebagai pengurusi, dinaikkan bajet kepada institusi yang menjaga pendidikan, latihan keusahawanan orang Melayu kepada 3.99 bilion. Ada popok DAP petikai?
Tak ada. Dasar tahfiz negara. Bila TPM minta kepada PM untuk kita lancarkan dengan bajet untuk sekolah-sekolah tahfiz, nak lahirkan 125,000 hufaz profesional. Dia doktor, dia hafal Quran. Dia engineer, dia hafal Quran. Dia accountant, dia hafal Quran. Dia lawyer, dia hafal Quran. Dia teknik, tukar cat kereta aja, dia hafal Quran. Caralah mana? Giat Mara buat program hafaz Quran. IKM buat program hafaz Quran. Hatta sampai ke peringkat pra-tabika kemas. 10,000 lebih jaringan tabika-tabika kemas seluruh Malaysia akan memulakan pra-tahfiz untuk anak-anak kecil kita. Kenapa? 2050 kita nak lahirkan 125,000 hufaz profesional. Hasil idea siapa? Idea Datuk Seri Najib dulu waktu mereka. Waktu PH terhenti sekejap, bila kita bersama dengan Kerajaan Perpaduan, kita jadikan ini sebagai dasar tahfiz negara 2.0. Anwar setuju ke tak? Setuju. Lulus bajet 120 juta. Islam terancam ke tak? Tak terancam, adik kakak. Melayu terancam? Tidak. Apakah ini boleh dikatakan bukti bahawa UMNO menjual Islam, adik kakak? Tidak. Kita tidak akan menjual prinsip kita. Sebab itulah saya sedih bila semalam Tok Guru Haji Hadi kata kita lawan UMNO Barisan Nasional di Kemamang. Walaupun calon kita comel lote. Mana Tan Sri Effendi ni? Tak panggil lagi. Tan Sri Effendi orangnya comel, bekas Panglima Angkatan Tentera. Orang Kemamang ni patut rasa bangga. Dalam sejarah Angkatan Tentera Malaysia, tak pernah anak Terengganu menjadi Panglima, ketua yang tertinggi dalam Angkatan Tentera. Dan sejarah Terengganu meletakkan Tan Sri Raja Effendi sebagai Panglima Angkatan Tentera. Anak Kemaman sebagai orang pertama menjadi Panglima Angkatan Tentera. Tak bangga ke tak? Bangga. Adik kakak, itu pun diperlekehkan oleh Haji Hadi. Dia kata apa? Dia kata kita lawan UMNO kerana UMNO hari ini tolak perjuangan Islam. Amba kata ini bahaya. Dia kata gitu, pok-pok walak-on kat bawah ni. Hok walak tak tutup pasar ni. Dia akan ambil hujah itu, inilah yang akan mencetuskan fenomena kafir mengkafir balik. Sebab apa? Kalau kita faham, parti hok tolak Islam maknanya apa? Maknanya apa? Orang bawah ni akan tafsir macam-macam. Bahaya, adik kakak. Sebab itulah soal ini kita jangan main. Sebab ini soal prinsip. Ni Abang Mak pun siapa dah. Dulu ni orang paling kuat UMNO ni. Dia sebut UMNO pun UMNO. Hari ni di bawah Kerajaan Perpaduan kita bersama. Adik kakak, ambo tak say kaya panjang dah. Ni 20 minit dah. Sebab kita ramai lagi penceramah-penceramah hebat yang ada. Cuma yang penting ambo nak sebutkan di sini. Kita hari ini kena rayak kepada pengundi-pengundi yang ada. Kita memilih bukan memilih soal Islam ataupun kafir. Kita memilih bukan antara syurga ataupun neraka. Islam adalah agama. PAS, UMNO, Amanah, PKR adalah parti. Parti dengan agama dua perkara yang berbeza. Nak masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Nak masuk parti, isi borang ahli. Betul? Tapi dengar korang PAS dia kata, Dr. Ashraf betul dia tu. Dia politik suku, agama suku. Kafir dia kata. Ambo kata parti dengan agama dua perkara berbeza. Politik sebahagian daripada agama. Parti yang berbeza daripada agama. Parti dok bawah, agama dok atas. Nabi kata apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, tidak ada apa yang lebih tinggi daripada Islam. Kita nak memilih siapa yang terbaik dari segi memimpin. Kalau kita ni cerdik, kena rayak ke pengundi-pengundi sini.
Hok nak duduk dalam paku 78 inci, kekal lah dalam tak apa. Jangan minta dia masuk UMNO ke masuk barisan. Jangan. Kekal dia dalam Tapi bisik ke telinga dia. 2 hari bulan ni kita biar cerdik sikit. Sebab apa? Don kita dah hui kepah. Bila dah hui kepah, bajet boleh dah dari negeri. Lah ni kita nak minta bajet pusat. Bajet pusat ni kenalah pilih ahli parlimen, kerajaan perpaduan, Barisan Nasional. Kalau kerah doa lalu nak kepah, trek ni je hui ke BL. 3 tahun lagi PRU ni belah, tukarlah kepah pun. Tak ada masalah. Bisik ke popok ni. Boleh ke tak? Kalau boleh, pada ada tu. Yang paling penting, kita undi calon nombor. Calon nombor. Setia pada yang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat semua. Itu dia seperti yang saya katakan tadi, ucapan berapi daripada Dr. Ashraf. Sahabat-sahabat semua, satu pencerahan yang padu. Ya, satu perkara yang ingin saya kongsikan juga adalah pencerahan berkaitan dengan titah daripada yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan. Semua parti bersetuju dan menerima titah nasihat sahabat-sahabat semua. Hanya satu parti yang menolak dengan sombong dan angkuh, yaitu Perikatan Nasional. Kerana apa? Kerana mereka yakin punya cukup jomlo. Ya, kononnya untuk membentuk kerajaan. Tetapi sebenarnya mereka adalah para pengkhianat, yang hanya tahu menebuk atap, mahu untuk berkuasa sendiri. Sedangkan mereka sendiri pun tidak cukup jomlah untuk menubuhkan kerajaan. Dan akhirnya mereka menolak bulat-bulat kerana kerakusan, kerana kesombongan dan keangkuhan pemimpin mereka, Hadi Awang dan juga Muhyiddin Yassin. Ini adalah fakta. Mereka sendiri yang menyatakannya, seperti mana yang dinyatakan oleh Ashraf ketika mereka membuat satu sidang media selepas keluar daripada istana. Sahabat-sahabat semua, siapa sebenarnya yang hipokrit, siapa sebenarnya yang begitu rakuskan kuasa? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.